Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada tahun ini, ya. Ini sudah tahun baru, ya, tahun 2023. Syukur Alhamdulillah dapat masuk 2023. Ramai saudara-saudara kita tak jumpa masuk 2023. Kita dapat masuk, syukur. Tetapi ujungnya kita tak tahu. Kita tak tahu jumpa ke tidak 31 Disember 2023 sebagaimana kita jumpa 31 Disember tahun 2020. Kita tak tahu kita jumpa ke tidak. Kita tak tahu ajal kita tahun ini ke tidak. Pokoknya semakin hari semakin dekat. Semakin hari semakin dekat. Maka ini baki umur kita dah makin sikit. Baki umur kita dah makin sikit. Setahun tu lama, 360 hari. Setahun lama. Dan sekarang ni kita tak tahu. Baki umur kita tinggal sikit. Dan waktu tempoh yang diberi oleh Allah Ta'ala menjelang kepada na'udzubillah waktu malahim kubra itu, huru-hara besar akhir zaman pun sudah semakin dekat. Tak boleh tidak. Sekarang kita, setiap detik yang kita ada ini sekarang adalah sangat-sangat so precious sekali. Dah tak boleh untuk dimain-main lagi, tak boleh untuk lalai-lalai lagi. Setiap apa kita dapat untuk kita pertahankan. Maksiat dah kena tinggal. Lalai-lalai dah kena banyak kurangkan. Hiburan-hiburan dah tengok cari hiburan yang datangkan manfaat. Hibur boleh hibur, tapi hibur yang datangkan manfaat, hibur yang tak bawa lalai. Semuanya. Kerana apa? Modal kita, umur kita dah tinggal sikit. Waktu kita dah tinggal sikit. Tahun dah 2023 tau. Kita tak tahu bila ujungnya tu bila. Ujungnya tu tahu kita, ujung kita sendiri kita tak taruhlah ujung akhir zaman tu nanti, taruhlah lagi 200 tahun sekalipun. Tapi ujung hayat kita dah makin dekat. Setiap detik yang kita ada tu sekarang kita dah kena manfaatkan sepenuh-penuhnya. Kita gunakan untuk binting. Sebab makin hari kita makin umur kita lanjut, makin tu syaitan punya attack makin kuat tau. Bukan makin dibiarkan. Makin kita tengok dia dah nak mati ni, pakcik ni dah nak mati, biarlah dia mati, kita gauda orang muda pula. La. Semakin kita dah nak mati, semakin dia punya godaan makin kuat. Sama dengan alam semesta ini. Semakin kita menuju ke akhir zaman, semakin itu fitnahnya makin banyak. Sama, fitnah diri kita sendiri akhir hayatnya, dan juga fitnah akhir zaman. Semakin kita menuju kepada akhir ajal maut kita, semakin itulah makin banyak dogaannya. Jadi sekarang setiap detik yang kita ada, kita gunakan itu apa? Setiap modal yang kita ada, kita binakan untuk bina tembok. Tembok pelihara kita daripada serangan syaitan. Dengan setiap apa yang kita datang, detik waktu yang kita ada, kita gunakan untuk manfaat, untuk ibadat. Penat, tak apa. Lagi penat kalau berdiri di padang mahsyar 50,000 tahun. Letih, leceh, tak apa. Daripada kau kena jawab soal kubur, tak dapat jawab, kena pukul dalam kubur. Dan maksiat dah tak boleh tidak, ya. Segala maksiat dah tak boleh diladeni lagi. Kalau kita masih nak ikut maksiat, dari dulu pun dah tak boleh buat maksiat, sampai bila-bila pun tak boleh buat maksiat. Apatah lagi umur kita dah begini, apalagi zaman sudah makin akhir. Setiap maksiat itu menunjukkan apa? Setiap maksiat kita jangan sangkakan, ini setakat maksiat, bukannya apa, aku pun banyak amalan lain. Jangan rupanya lantaran maksiat itu kita ada, rupanya amalan itu kita tu amalan yang tak valid rupanya. Amalan yang hanya menyedapkan hati kita. Kalau kita berhentikan maksiat, baru kita tengok amalan kita tu, barulah amalan yang ada hasilnya, amalan yang ada resistance-nya. Rupanya amalan kita tu amalan tipu rupanya. Kita ditipu oleh syaitan, suruh buat amal, letak goda, pasal apa? Dia nak biasakan kita dengan maksiat kita. Jadi kita dengan maksiat kita tu tak ada efek rupanya. Maksiat tak boleh, dah kena tinggal. Macam mana? Tapi saya tak boleh tidak. Saya dah seronok sangat, saya dah sedap sangat, hati saya dah cenderung sangat. Lebih susah asal kau be prepared untuk mati kafir. Bukan kita bilang orang kalau buat maksiat terus jadi kafir, tidak. Tetapi maksiat tu derhaka kepada Allah. Derhaka, maksimumnya apa? Kufur. Orang yang bergelimangan dengan maksiat senantiasa, be prepared untuk sekarang aja kau dah jauh daripada Rasulullah. Tapi saya banyak selawat. Kau dah jauh, Rasulullah ada suruh bermaksiat, Rasulullah ada suruh begitu. Yang kau punya banyak zikrullah tu pun semua tu, kau punya banyak selawat tu pun tak tahu betul ke tidak betul. Kadang-kadang hanya untuk menyedapkan hatimu, ya, bukan buat Rasulullah gembira. Kau selawat, Rasulullah balas balik, memang betul. Tetapi dalam waktu yang sama kau buat Rasulullah duka cita. Kenapa? Dilaporkan kau umatnya buat maksiat. Maksiat dah kena stop. Kalau kita sudah makin maksiat selangkah, asal kau be prepared untuk mati kafir. Na'udzubillah min zalik, ya. Sekarang orang bila mengamalkan dengan maksiat tu, dia tak syukur akan nikmatnya. Jadi pada akhir hayat kita ni, pada akhir zaman ini, setiap detik yang kita ada, kita kena betul-betul enforce iman kita. Kita kena betul-betul jauhkan maksiat, bersihkan diri kita, prepare, siap-siap diri untuk waktu yang lebih besar lagi. Apatah lagi kalau zaman Dajjal.
orang yang banyak maksiat, orang yang banyak melakukan perkara-perkara dosa itu semua akan mudah terikut dengan Dajjal, na'udzubillah min zalik. Kenapa dari sekarang dia dah ikut lebih besar pada Dajjal? Itu siapa? Iblis. Dari sekarang. Tapi saya payah, saya ini terlampau sedap sangat bagi saya, seronok sangat bagi saya. Saya tak boleh tahan. Saya macam sengsara kalau saya tinggalkan ini, saya tak boleh tahan. Apa pun bolehlah, siksa neraka. Kau sanggup tanggung siksa neraka? Kau sanggup berjauhan daripada Rasulullah? Na'udzubillah. Kau sanggup batal syahadat? Allah, semua tu risikonya lah batal syahadat ya. Bukan sekarang, tapi kemudian. Ini setakat maksiat, bukan aku kufur, bukan aku sembah berhala. Betul, tetapi yang kau ingkar Rabbul Alamin. Kau tidak sembah berhala, tetapi yang kau ingkar Rabbul Alamin. Kau ingkar Rabbul Alamin. Berlindung sama Allah Ta'ala. Syaitan punya menu untuk maksiat kita sekarang banyak. Kalau kita menu orang Jawa kita apa? Soto, mi rebus, lontong. Itulah menu kita. Sekarang macam-macam. Kuih tiaw pun ada masuk dalam menu kita. Rojak mama pun masuk, dan pasembawak pun masuk dalam menu kita. Apa lagi? Makanan orang putih pun masuk menu kita. Setakat makanan saja, segala hiburan pun masuk dalam menu kita. Dulu kita bilang Allah, na'udzubillah, orang lelaki perempuan kita takut. Tadi ni kita ulang cakapan kita ni. Kita ulang cakapan kita tadi pagi. Biar kita ulang. Takut. Kahwinkan. Dah kahwinkan dah selamat? Belum. Kalau zaman sekarang, baik kau setakat nak selamatkan diri kau dengan perkahwinan, tetapi gelora maksiatmu masih banyak lagi. Kau belum tobat sebelum kau berkahwin, maka segala maksiat dalam hati itu dia boleh banyakkan lagi. Dah kahwin dah selamat? Belum. Kau dah kahwin, baik, kau terlepas pada zina. Tapi dia teraikan, kau belum terai laki-laki. Na'udzubillah. Yang perempuan, kau belum terai dengan perempuan. Na'udzubillah. Dia kasih jijik, dia kasih jelek punya. Tahan. Berlindung sama Allah Ta'ala. Sebab itu kita bilang sekarang tengah aman damai. Sekarang kita tengah tak buat dosa. Sekarang kita tengah boleh mampu hadir kuliah. Sekarang gunakan ini untuk bentengkan tembok kita yang kuat, yang kukuh. Minta tolong pada Allah Ta'ala. Minta bantu kepada Allah Ta'ala. Kalau kita rasa kita tak mampu, kita rasa maksiat itu begitu mencengkam kita, begitu sedap, begitu lazat, kita rasa tak buat, bayang pun tak boleh ya. Kalau yang maksiat tu bayang-bayangkan, kepingin-kepinginkan tu pun tak boleh. Hatinya berbimbang. Wah kalau dapat seronoknya. Allah ya. Berbimbang pun tak boleh. Bermula dengan hati terus akan jadi perkara yang betul. Apa dua maksiatnya? Apa orang yang nak merompak tu terus pergi merompak ke, nampak bank lah tuan rompak. Pasal dia ada cita-cita, dia plan, diidamkan semua tu. Dia tengok cerita, kalau tengok YouTube-nya semua cerita macam mana how to rob a bank. Agaknya lah, ada tak? Kita tak pernah buka. Begitu ya, agaknya ya. Semua sampailah dia terlakukan yang sedemikian itu. Berlindung, keselamatkan diri. Tak ada siapa boleh selamatkan kita. Tidak bapa kita, walau bapa kita umpamanya orang alim sekalipun. Tidak anak kita, walau anak kita orang saleh sekalipun. Kalau kita dah dibentis oleh syaitan, baik, syaitan ganggu kita. Ingat ni tadi pagi kita sebutkan perkara maksiat. Maksiat seksual ini ya. Di antara akhir zaman, di antara yang banyak gempur attack manusia lah maksiat seksual. Zina dan yang seumpama dengannya, iaitu liwat dan yang berbagai bugai yang bukan-bukan lagi ya. Ingat ya, maksiat seksual ni adalah maksiat utang ya. Kalau kita buat, kita tak tobat betul-betul ya, kena bayar ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis ya, bercermat terhadap wanita orang, nanti orang bercermat terhadap wanita kamu. Jadi bermakna kalau tidak, pasti wanita kita akan dicerobohi. Seorang lelaki jumpa sama Nabi, ya Rasulullah minta izin nak berzina. Sahabat-sahabat nak tindak terhadapnya. Nabi menasihatkan dia, kau suka kalau mak kau dizina orang? Tak suka. Kau suka akak kau dizina orang? Nabi ni cakap bukan setakat beri contoh saja tau. Menyedarkan dan sambil warning sekalipun tau. Itu bermakna kalau engkau buat zina, na'udzubillah, nanti anak engkau, keluarga engkau pun akan melakukan gitu. Akan diperlakukan orang juga. Begitu juga, dan zina tu bermacam-macam ya. Zina tu bermacam-macam. Zina yang betul tu zina yang betul lah. Tetapi zina mata dan mula pandang. Kalau kau suka pandang gambar-gambar yang haram zina tu, kau suka tengok aurat perempuan tu. Aurat perempuan yang kau tengok tu aurat siapa tu? Aurat adik orang, aurat akak orang, aurat mak orang, aurat isteri orang kadang-kadang. Kau suka tengok, nanti aurat keluarga kau dipandang orang. Alhamdulillah. Kalau aurat keluarga kau tak dipandang orang, silap-silapnya keluarga kau membuka aurat dia kepada orang. Na'udzubillah ya. Semua begitu ya. Kenapa pula kita yang buat, ahli keluarga kita boleh dapat? Itu padahnya ya. Sebab kita bilang, aku tak sampai buat zina, aku setakat tengok saja. Hati-hati ya. Aku bukan buat zina,
Aku bukan buat liwat, aku cuma tengok saja. Aku cuma tengok saja adakah apa. Waalaikumsalam, Tuan Haji jemput masuk. Aku cuma tengok saja. Aku bukan buat, aku cuma tengok saja. Tengok saja depan Tuan Haji depan. Depan sini pun boleh sandar sini. Apa? Tengok saja. Astaghfirullahalazim. Itu dah cukup tau. Kalau kita dipancing oleh syaitan dengan setakat tengok saja, syaitan goda kita dengan tengok saja. Tapi kita alhamdulillah, ni contoh ya, kita masih pergi masjid, latar belakang kehidupan kita masih okey, masyarakat kita masih, suasana tak mendorong kita sampai melakukan. Maksimum syaitan hanya kasih nafsu kita untuk tengok saja, tapi persekitaran kita tidak menyokong sehingga kita boleh melakukannya. Tapi kadang kau setakat tengok, baik hutang. Kerana kau tengok aurat perempuan, kau tengok aurat orang lain, ahli keluarga kau pun akan diberikan begitu. Kalau keluarga kita kita dihidangkan hanya setakat tengok, tapi kita dapat bertahan sehingga kita tidak melakukannya. Tetapi kalau dihidangkan tengok kepada anak kita, dapatkah dia bertahan dengan suasananya, dengan keadaannya, dengan mudanya, dengan apa kehidupannya, dengan campur gaul bebasnya, dengan dia tak banyak hadir kuliah macam kita, dengan dia tak duduk depan kiai-kiai macam kita, gitu. Agak-agaknya boleh ke? Dia sama, dia hutang. Apa yang dibayar, bayarlah. Apa yang diambil, dibayarlah. Kita ambil, kita makan semangkuk bukan semangkuk racun lah ya, semangkuk benda yang tak elok lah, setakat buang-buang air saja. Semangkuk benda pedas lah, lauk pedas lah, sop pedas lah, kita bilang taruh cili lebih lah. Kita makan setakat perasaan kita masih tahan, dan kita banyak makan benda-benda lain, benda itu dilute dalam badan kita. Kita setakat buang-buang air aja. Tapi kalau sama juga jumlah pedas yang begitu diberi kepada anak kita, sedangkan anak kita tak biasa tak gitu, boleh masuk hospital anak kita. Na'udzubillah. Sama juga, aku tak buat zina, aku hanya pandang saja. Kau pandang saja tu aurat orang, aurat anak orang tu, aurat isteri orang tu. Kau ingatkan itu semua tu pelakon semua patung aja. Itu kan anak orang, isteri orang semua tu. Kau enjoy looking at them, watching them doing all those dirty things. Na'udzubillah min zalik. Nanti ahli keluarga kau dihidangkan begitu juga, sedangkan kau dihidangkan, kau boleh bertahan. Okey? Bapaknya boleh tahan, bapaknya banyak ngadap kiai, bapaknya begitu, dan sekarang bapaknya pun dah tua dan begini dan begini. Sekarang dihidangkan same thing. Apa yang hutang itulah bayar. Dihadapkan untuk anak kita. Anak kita dapat dan anak kita tak tertahan. Na'udzubillah min zalik ya. Sebab itu kita kena tobat daripada segala dosa-dosa kita ya. Khususnya dosa-dosa yang jelek-jelek ini ya. Dosa yang jelek-jelek kena tobat, tak boleh tidak. Kalau tidak, engkau be prepared, anak cucu kau akan ikut. Dan be prepared, na'udzubillah min zalik, kalau engkau dan mereka ikut, na'udzubillah, sampai terlajak-lajak, be prepared untuk jadi pengikut Dajjal ataupun jadi mati kafir. Kenapa jadi pengikut Dajjal? Kalau sekarang iya ke? Segitu aja kau pengikut Dajjal? Yes. Sekarang aja dah jadi pengikut iblis. Manakah tidak mudah jadi ikut Dajjal? Pengikut Dajjal adalah yang pengikut iblis. Sekarang pengikut iblis iaitu godaan hawa nafsu. Jadi dengan setiap kali masuk tahun baru kita ke, tahun baru orang putih ni ke ya, kita ikut. Kita tahun baru ini kita tengok tentang dalam tahun 2023 ni adalah tarikh lahirnya Nabi Isa. Lahir Nabi Isa kita cuma pakai kiraannya saja. Sambut tak boleh. Sambut kita dah sambut Nabi kita Muhammad. Mereka nak dah masuk Islam, nak baca Injil saja. Nak baca Injil, sahabat-sahabat nak baca sebahagian Injil, dan kemudian mesti nak baca tadarus Quran dan tadarus Injil. Turun ayat masuk Islam keseluruhannya. Kalau dah Injil tu, yang walaupun dah ubah-ubah tapi masih kalam Allah juga sebahagiannya, dah tak boleh baca, ini kan pula sambutan perayaan mereka. Ya. Aman damai dengan mereka, senyum manis dengan mereka, berbaik dengan mereka. Begitu ya. Jadi kita bilang itu, tapi kenapa yang mereka raikan lahir ni Nabi Isa bukan Nabi Isa kita, anak Tuhan. Nabi Isa anak Tuhan ke? Bukan kan? Maknanya ada person lah, yang ada makhluk. Na'udzubillah. Nabi Isa rasulnya Allah, lahir tak ada bapa, anak Siti Maryam. Jadi kita tak boleh kita ambil ikut setakat untuk ambil kalender tarikhnya saja, memang yang kita boleh pakai lah. Tak menjadi apa, sebab kalender ini boleh dikira dengan kiraan matahari ataupun kiraan bulan. Kalau kiraan bulan 309 tahun, kalau kalender matahari 300 tahun. Itu dalam surah Al-Kahfi ada. Jadi yang kita pakai ini kalender matahari. Kita sambut ulang tahun kalender matahari. Kalender matahari kita sambut begitu ya.
Jadi setiap kali masuk kalender baru, masuk tahun baru, kita kena insaf, kena diri, kena tengok apa yang before, kena jaga-jaga apa yang after. Afternya apa? Death. Kematian kita sudah semakin hampir. Apa ada? Afternya apa? Kalau dulu kita doyan maksiat, sekarang maksiat yang dipreparekan untuk kita lebih dahsyat daripada dulu. Sebab kita dah dekat mati. Dan apa yang dipreparekan kita masa future yang akan datang ni ialah turun terhadap anak kita dan keluarga kita. You stop biar kau tidak buruk masa depanmu. You stop biar dia tak jadi pindah kepada ahli keluarga kita. Begitu ya. Kena taubat pada Allah Ta'ala. Mau tak mau. Dan jangan buat bodoh dengan ceramah tengok. Tapi dalam hati aku nak tengok ini, aku nak tengok ini. Tak apalah, aku boleh taubat. Ya, syaitan bagus, syaitan suka. Syaitan suka kita punya attitude yang begitu. Ini macam lah dengan ceramah juga. Tapi dengan kita pun jangan putus hubungan juga. Ya Allah. Begitulah. Salawat salam tetap padamu, Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama